Yang lelaki nanti kan gelisah, Ustaz, bila nak habis, Ustaz. Ada yang kat belakang perempuan pula. Jadi kita ambil beberapa peristiwa sahaja. Beberapa peristiwa sahaja yang kita ambil, yang kita boleh jadikan sebagai iktibar dan pengajaran. Tadi ni, okey. Ni dia. Baik. Nabi nampak satu golongan manusia yang menghantukkan kepalanya ke batu. Pecah kepala, berderai, jadi balik. Hantuk balik, pecah, berderai. Cantum balik, hantuk balik. Macam tu keadaan. Nabi heran. Ya Jibril, golongan apa orang macam ni? Bodoh benar. Kata Jibril, ya Muhammad, inilah golongan orang yang tidak mengerjakan solat. Ustaz malah nak malukan korang. Tapi kalau di sekolah Ustaz tanya, siapa sini masuk syurga kat tangan? Semua kat tangan ni. Siapa sana masuk neraka kat tangan? Semua turun tangan ni. Siapa sini okey, kalau begitu adanya nak masuk syurga kan? Cuba mengaku terus terang, Ustaz, siapa pagi tadi tak sembahyang subuh kat tangan? Rupanya ramai tak sembahyang subuh. Tolak perempuan yang ABC. ABC apa, Ustaz? Allah bagi cuti. Kalau yang Allah bagi cuti, tak payah sembahyang, tak boleh sembahyang lah. Memang tak boleh sembahyang pun. Yang boleh sembahyang ni ramai yang tak sembahyang subuh. Jadi solat ni penting ni. Walau macam mana sibuk kita pun jangan tinggal solat. Jangan tinggal sembahyang. Itulah yang kita akan bawa nanti untuk kita tuju pada Allah SWT. Kalau solat tu lulus, yang lain semua lulus. Kalau yang itu tak lulus, tunggulah. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai sekarang tak lepas-lepas lagi. Apa nak jadi? Jadi solat kita kena jaga ni. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan satu golongan yang potong lidah dia. Potong kerat. Keluar lidah terjelif. Potong. Lepas tu keluar lagi. Potong. Tak berhenti macam tu je. Nabi pun jadi heran. Ya Jibril, golongan apakah lain benar rupanya demo ni? Jawab Jibril, ya Muhammad, inilah golongan orang yang menyebarkan fitnah. Macam-macam cara. Bukan setakat mesyuarat tingkap aja. Orang perempuan dia ada mesyuarat tingkap dia. Betul lah orang perempuan. Masa nak tunggu kuliah tu kan, kau tahu tak? Apa dia? Ustaz Azmi tu kan, dia kan katal. Kahwin, asyik cerita kahwin. Ngumpat. Aku nak cerita ada orang suka. Walaupun macam tu, aku nak cerita ada orang suka. Siapa? Tu yang kepuk tu. Apa dan memang terbaik lah. Betul sebut Ustaz Azmi. Sama-sama kepuk. Bagus. Mbak, menyebarkan fitnah, wahal dia pun tak kenal siapa Ustaz Azmi, tak kenal dia. Tapi sebar fitnah, tulis kat Facebook tu. Ada satu ustaz ni perasan, dia handsome. Wahal gemuk dah mampus. Aku tu AQ aku. Nyampah benar menengok ustaz. Jadi jangan sebarkan fitnah. Jangan sebarkan fitnah. Apa-apa maklumat kita dapat, kita cuba tabayun. Fatabayyanu. Cuba selidik dan dapatkan kebenaran dia. Pastikan maklumat itu sahih. Tu kata Adibah Amin dalam filem Hati Bukan Kristal. Pastikan dia beritahu pada wartawan. Wartawan tu dilakonkan oleh Julia Rais. Pastikan maklumat ini sahih. Kat mana? Mana kalau sebagai wartawan pun itu etika dia. Apatah lagi kita sebagai manusia. Pastikan. Jangan main redah je. Ada gosip je, sebar. Tak boleh. Ada gosip je, kita sebarkan. Kita forwardkan. Dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, dalam Twitter ke, dalam apa ke. Sebar je. Betul tak betul, cerita lain. Yang penting kita sebarkan. Jangan dapatkan kebenaran dan kepastian maklumat itu sahih ataupun
Tidak, kau tak kita jadi orang menyampaikan fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih teruk kesannya daripada membunuh. Kalau kita bunuh, seorang yang kita bunuh tu dia mati. Tapi kalau kita fitnah orang, semuanya akan terpalit. Dengan dia, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia, dengan family dia, dengan adik-beradik dia, dengan waris dia, dengan kocok lebak, kocok lembu dia. Semua kono. Jangan jadi orang yang menyebarkan fitnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW nampak satu golongan manusia sedang menikmati makanan. Tapi heran, makanan yang dinikmati itu makanan yang dah expired ni. Tak kira lah coklat Cadbury ke, coklat KitKat ke, tapi memang expired. Keluar dia punya apa tu, ulat tu, hello, hi. Makan tu yang baru keluar kilang, yang baru keluar oven, yang baru dimasak, yang rasa-rasa tak disentuh langsung. Ya. Maka Nabi pun heran. Nabi tanya, ya Jibril, golongan apa kena pelik benar perangai demo ni? Kata Jibril, ya Muhammad, ini golongan orang yang memilih benda yang halal walaupun ada benda, golongan yang memilih benda yang haram walaupun ada benda yang halal. Saya tanya Habib, mana yang lebih baik? Simpan mistress ke ataupun berpoligami? Dua saat ni sekarang. Tolong jawab. Saya bagi pilihan dua je. Mana lebih baik? Suami menyimpan ada perempuan simpanan atau suami ada isteri kedua, ketiga, keempat? Mana lebih baik? Sebab apa? Ni jawab, saya jawab betul ni. Ni kena jawab betul ni. Ini bukan ini cerita yang betul ni. Jawab beragami berarti celaka ustaz. Kena jawab betul-betul ni dari hati kita. Kita faham dari segi hukum agama. Mana yang halal, mana yang haram. Yang halal yang mana? Yang haram yang mana? Simpan perempuan. Sanggup tak kita jadi perempuan simpanan? Sanggup tak kita jadi isteri kedua, ketiga, keempat? Tak sanggup. Simpan malaikat 144. Ditutup tudung macam ni. Ya Allah. Ini kita cerita tentang hukum. Sebab ada yang cakap macam tu. Ustaz, saya kan, ni saya tak tahulah siapa dia orang. Saya kan, daripada suami saya kahwin 2, 3, 4, saya lebih rela dia simpan perempuan. Ada yang cakap macam tu. Perempuan. Tahu tak, bila kita kata macam tu, kita menghalalkan yang haram dan mengharapkan yang halal. Apa kesannya? Gugur syahadah. Kita boleh murtad ni. Hanya kerana kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Soal perasaan itu soal kedua dia. Perempuan mana yang rela dia dimadu? Madu tu bagi lelaki manis, tapi bagi kami pahit, ustaz. Kami raya kahwin kat Siam dah 2 bulan. Saya baru dapat tahu dalam handphone dia. Nangis jumpa kita cerita tu. Betul. Tapi hukum tu kena pasti. Kalau dah suka, berpakat. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Kalau dah suka, cakap dengan mak, abah. Yang lelaki ni, kalau perempuan dia menerima pinangan, bukan dia peminang. Ini bukan Syed Masyur Al-Buaya, Ahmad Al-Bab. Kalau dah suka, cakap dengan mak. Dah suka, macam mana? Kalau rasa-rasa boleh bertahan, tunang dulu. Kalau rasa-rasa tak boleh lah. Sayang, menyayang, cinta, dia kena pergi pun dah berdua. Adjust lah supaya boleh menikah. Boleh faham tu? Jadi kalau Ustaz Azmi serempak, kalau jumpa kat Taman Tesik Taipei, Ustaz Azmi tahu dah, kata kamu dah kahwin. Dah kahwin belum? Dah kahwin? Tu cerita Ustaz Ahmadi tangkap pasangan budak universiti berkhalwat di
bersedergurau di Taman Tasik Cempaka di Bangi. Tamu dah cerita tu. Budak universiti tu, budak U tu duduk dekat bawah pondok tu. Yang perempuannya duduk atas rimba lelaki, lelaki duduk